Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Seantara isu yang hangat diperkatakan oleh walaun-walaun tit, pemimpin-pemimpin PAS, sitra-sitra pembangkang ialah berkaitan dengan skandal nafas. Jadi ada di antara mereka ya, khususnya seperti Harakadeli menyatakan, dan daripada pimpinan PAS sendiri membuat kenyataan kononnya isu nafas ini menjadikan kredibiliti Parti Amanah Negara ataupun Datuk Seri Muhammad Sabu kononnya jatuh dan sebagainya. Dan ada juga mengatakan ini antara membuat ya satu perkara yang memburukkan reputasi Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, hari ini saya ingin membawakan Anda satu sidang media yang baru saja ya dibuat oleh Datuk Mahfuz berkaitan dengan agenda perkara-perkara reformasi ya yang sedang dilakukan ya di dalam nafas ini, khususnya yaitu Pertubuhan Peladang Kebangsaan ya dikenali sebagai nafas. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama-sama untuk melihat dan menonton video ini bersama-sama. Okay, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Encik Amir bin Matamin, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang yang juga merupakan pendaftar Pertubuhan Peladang. Yang berbahagia Encik Nik Muhammad Syaril, Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Haji Fauzi selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media. Saya selaku pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang, pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran semua pada sidang media pada hari ini, dan tujuan sidang media ini adalah untuk memaklumkan perkara penting berhubung dengan isu-isu yang berbangkit, khususnya berkaitan dengan Pertubuhan Peladang Kebangsaan nafas mutakhir ini. Untuk makluman hadirin sekalian, semenjak 7 Februari 2024, nafas telah dikenakan satu perintah oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM selama 9 bulan, iaitu tempoh moratorium, dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola dan tadbir urus nafas. Perintah khas tersebut dibuat selaras dengan Seksyen 27-2 Akta Pertubuhan Peladang 1973, Akta 109, dan berakhir pada 31 Oktober 2024, iaitu hari semalam. Semasa di dalam tempoh perintah ini, nafas telah diarahkan untuk menambah baik sistem tata kelola dan tadbir urus dan mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pendaftar. Walau bagaimanapun, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, dalam masa tempoh moratorium ini mencapai tempoh tamatnya, telah berbangkit isu-isu yang menjurus kepada konflik dan ketidakkeharmonian dalaman antara Jemaah Pengarah Nafas dan pengurusan eksekutif nafas. Isu ini telah secara tidak langsung menjejaskan operasi dan matlamat pergerakan nafas sehingga kepentingan am peladang terjejas. Nafas sebagai sebuah pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 3-3 Akta Pertubuhan Peladang 1973, Akta 109, mempunyai peranan yang besar sebagai payung utama peladang-peladang melalui pergerakan 3 peringkat, termasuk Pertubuhan Peladang Negeri sebanyak 14, Pertubuhan Peladang Kawasan sebanyak 295, dan ahli peladang seramai 600,000 orang melalui pemilikan modal saham. Nafas perlu dibaik pulih segera supaya terus berdaya saing selaras dengan objektif penubuhannya. Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan turut mengambil maklum situasi perkembangan semasa nafas dan telah mengarahkan saya untuk mengambil tindakan yang sesuai selaras dengan peruntukan Undang-Undang Pertubuhan Peladang. Saya juga telah berbincang dengan pendaftar Pertubuhan Peladang, cadangan-cadangan serta tindakan yang wajar yang perlu dilaksanakan segera
dalam usaha memulihkan kembali nafas. Di bawah prinsip dan slogan Kerajaan Madani, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara yang melibatkan tata kelola dan tadbir urus yang baik dalam sesebuah organisasi merupakan sesuatu yang amat ditekankan dan adalah menjadi tanggungjawab saya selaku pengurusi kepada Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang juga merupakan agensi yang bertanggungjawab di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memastikan pertubuhan peladang ini dikawal dan diselia dengan baik selaras dengan fungsi LPP di bawah Seksyen 4-1-B Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973 Akta 110. Oleh yang demikian, setelah meneliti dan memperhalusi peruntukan undang-undang yang sedia ada, maka saya mendapati bahawa pendaftar mempunyai kuasa dan fungsi selaras dengan Seksyen 7-1 Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973 Akta 109 dan termasuk Undang-Undang Subsidiari di bawah Akta 109 melaksanakan segala yang perlu dan suai manfaat untuk mengawas dan menyelia nafas dan melaksanakan tindakan wajar untuk proses pemulihan nafas. Dengan kuasa-kuasa dan fungsi yang telah diperuntukkan kepada pendaftar, saya dengan ini menyerahkan kepada pendaftar untuk memaklumkan tindakan yang telah dicapai hasil penelitian dan rundingan yang telah dibuat dan dibincang oleh pihak pendaftar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Mahfuz Haji Omar, pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang, Yang Berusaha Cik Nik Muhammad Syaril bin Nik Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sidang media yang dihormati sekalian. Saya merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran semua pada sidang media hari ini. Tujuan sidang media hari ini adalah untuk memaklumkan tindakan-tindakan yang wajar dan perlu dipersetujui dalam usaha memulihkan nafas. Seperti yang sudah dimaklumkan oleh yang berbagai Datuk Pengurusi LPP tadi, bahawa nafas memerlukan tindakan pemulihan segera ekoran isu-isu konflik, dalaman dan ketidakharmonian yang telah menjejaskan nafas dari segi operasi dan fungsinya. Sepanjang tempoh moratorium selama 9 bulan, pendaftar telah mengeluarkan arahan-arahan penambahbaikan dengan tujuan penambahbaikan tata kelola dan tadbir urus nafas. Arahan-arahan yang telah dikeluarkan itu adalah selaras dengan Peraturan 85 Peraturan Pertubuhan Peladang 1983, menjurus dan memfokus kepada penstrukturan semula fungsi dan tanggungjawab bagi tujuan pengasingan kuasa yang jelas di antara jemaah pengarah dan juga pengurusan eksekutif. Arahan yang diberikan kepada nafas untuk menentukan halat tuju dan pelan perniagaan nafas serta syarikat subsidiarinya dibawa untuk memastikan nafas terus berdaya saing. Namun begitu, berdasarkan pemerhatian pejabat pendaftar Pertubuhan Peladang menunjukkan bahawa usaha menambah baik tata kelola dan tadbir urus nafas semasa dalam tempoh moratorium ini tidak dihayati dengan baik oleh jemaah pengarah nafas. Oleh yang demikian, selaras dengan kuasa yang diperuntukkan kepada di bawah Seksyen 20-1 Akta Pertubuhan Peladang 1973, Akta 109, pendaftar dengan ini membuat satu perintah seperti berikut. Bahawasanya saya Amir bin Matamin, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, sebagai pendaftar Pertubuhan Peladang mengikut Seksyen 7-2 Akta 109 dan melalui kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 20-1 Akta yang sama, dengan ini mengisytiharkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan nafas digantung perlembagaannya. Perintah penggantungan perlembagaan ini dibuat atas sebab berlaku ketidakharmonian dalam usaha tadbir Pertubuhan Peladang
kebangsaan sehingga menjejaskan kepentingan NAFAS sebagai badan induk kepada PPN, PPK serta anggota-anggota peladang secara keseluruhannya. Dalam tempoh penggantungan ini, jemaah pengarah dan pihak pengurusan Pertubuhan Peladang Kebangsaan tidak mempunyai kuasa seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Pendaftar akan melantik pentadbir dan beberapa jawatan kuasa bagi mengawasi tadbir urus di NAFAS dan membuat penyiasatan terhadap pengurusan, tata kelola serta rekod kewangan Pertubuhan Peladang. Penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan ini berkuat kuasa mulai 1 hari bulan November tahun 2024 sehingga penarikan balik penggantungan yang akan dimaklumkan kelak. Dengan perintah pendaftar yang berkuasa pada hari ini, maka NAFAS mempunyai hak selaras dengan Seksyen 21 Akta Pertubuhan Peladang 1973 untuk merayu kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah ini, dan keputusan Yang Berhormat Menteri Pertanian adalah muktamad dan tidak boleh dirayu atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Semasa tempoh penggantungan ini, NAFAS akan diurus dan ditadbir oleh pentadbir-pentadbir yang akan dilantik oleh pendaftar. Oleh itu, NAFAS masih terus beroperasi seperti biasa. Pejabat pendaftar Pertubuhan Peladang akan memantau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pentadbir-pentadbir yang akan memfokus kepada pemulihan semula NAFAS selaras dengan objektif memperkasa semua tata kelola dan tadbir urus untuk kepentingan peladang-peladang. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Moga-moga kita terus bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Soalan dah jelas dah. Soalan apa? Soalan gantung. Tidak harmonian maksud mana itu? Ya. Mungkin boleh dijelaskan tidak harmonian yang macam mana itu yang berlaku dalam urusan bernafas tu? Datuk jelaskan kalau gantung tu maksudnya lembaga pengarah tak berfungsi Ya, betul. dan diambil alih oleh LPP. Semasa dalam tempoh penggantungan, jemaah pengarah dan juga kaki tangan pengurusan tidak lagi berkuasa. Ianya tertakluk kepada arahan dan pentadbiran di bawah pentadbir-pentadbir yang dilantik oleh pendaftar. Dan pentadbir-pentadbir ini yang dilantik oleh pendaftar adalah mana-mana orang yang difikirkan kompeten untuk mengurus tadbir pergerakan NAFAS itu sendiri dari soal-soal bisnes dan juga keahlian. Sebab NAFAS ini merupakan satu badan induk kepada PPN dan juga PPK serta ahli-ahlinya. Jadi peranan pendaftar di sini adalah untuk memastikan NAFAS itu diurus tadbir kelolanya agar ia tidak memudaratkan yang akan dipikirkan yang mungkin akan memudaratkan kepada ahli-ahlinya lah. Ya, dalam soal ketidakharmonian tadi itu dikatakan sebenarnya pihak jemaah pengarah telah membelakangi keputusan-keputusan pendaftar dengan bertindak sendiri, mengeluarkan kenyataan-kenyataan media sebelum merujuk kepada pendaftar. Okey. Boleh? Baik, baik. Terima kasih. Hanya ni saya hanya NAFAS saja. Pertubuhan Peladang Negeri, PPK dan sebagainya berjalan seperti biasa. Ya, betul. Okey. Gantungan ni disebabkan nak bagi ruang siasatan SPRM ke yang Dah. Sebenarnya SPRM mempunyai skop masing-masing, cuma kita melihat dari sudut tata kelola di bawah Pertubuhan Peladang. Di bawah peraturan-peraturan Pertubuhan Peladang dan juga undang-undang yang berkaitan dengan Pertubuhan Peladang lah. Mungkin ia dikaitkan serentak so sebenarnya kita tak ada isu sangat dalam pasal SPRM. mungkin kalau selepas ini ada kenyataan dia dikeluarkan lagi daripada yang sebelum ni kan? Ya. Sebelum ni apa tindakan daripada pihak tuan sendiri? Ada boleh dikenakan apa tindakan tak kalau ada kenyataan susulan selepas ini Kenyataan dalam tempoh penggantungan ni AJP tak ada lagi, melainkan dalam tempoh ini sekiranya mengeluarkan satu-satu yang memudaratkan Pertubuhan Peladang, kita akan ambil tindakan di bawah tata tertib, termasuklah untuk mengosongkan jawatan. Dalam tempoh penggantungan, AJP yang berkenaan tidak dipecat. Mereka hanya digantung sementara saja. Ya, jadi dalam tempoh ini
mereka perlu bertenanglah, menyerahkan kuasa itu kepada pendaftar untuk mentadbir, melalui pentadbir kepada nafas itu sendiri. Mereka masih lagi buat jemaah pengarah yang ini. Sekiranya besok kita lepaskan kuasa ini, mereka boleh meneruskan seperti mana garis panduan yang telah ditetapkan. Okey. Terima kasih diucapkan mengenai berbagi dan konklusi dan untuk pengarah. Pendaftar tidak memikirkan soal tempoh. Yang penting kalau isu ini selesai, kita akan lepaskan. Tidak ada satu tempoh yang ditetapkan berapa lama. Kan? Dia boleh sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin setahun. Dia depend kepada situasi semasa. Alright, so itu dia pencerahan pertanyaan daripada wartawan ya berkaitan dengan isu yang terkait ya dengan pertubuhan peladang kebangsaan yang sedang direformasikan ya oleh Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan kerana begitu banyak hal-hal yang berlaku di dalam ini. Jadi adakah anda setuju sahabat semua apabila PAS mengatakan ini menjatuhkan kredibiliti Parti Amanah ataupun sebenarnya mereka cuba menyerang Datuk Seri Mohamad Sabu dan juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya imej ya Perdana Menteri jatuh kerana isu ini. Sedangkan sebenarnya kalau kita korek dan kita ketahui isu ini sebenarnya bukannya bermula ketika kerajaan hari ini sahabat semua ya, tetapi ia bermula sebelum ya ataupun kerajaan sebelumnya. Jadi kita akan berikan pencerahan lebih ya berkaitan dengan isu ini untuk konten-konten yang berikutnya. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.